Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. My Digital ID tidak mendedahkan data peribadi secara terbuka dan meluas. Sistem itu juga tidak menyimpan data biometrik seperti cap jari dan pengecaman wajah. Ia hanya memudahkan akses ke perkhidmatan kerajaan dan swasta dalam talian. Pelaksanaan My Digital ID mematuhi piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG dan sistem keselamatan yang termaju. Pendaftarannya akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Kementerian Pendidikan memperluas pengambilan calon guru tajaan kementerian itu bagi mengikuti latihan pra-perkhidmatan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP yang dilaksana bagi ambilan tahun ini. Perluasan meliputi lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan program matrikulasi. Inisiatif itu bagi membuka peluang kepada lebih ramai calon yang berminat menjadi guru untuk memohon kemasukan ke program PISMP. Program Rumah Mesra Rakyat RMR 2.0 mampu mempercepat peluang untuk pemohon yang layak memiliki kediaman sendiri dalam tempoh maksimum 3 bulan sahaja. Pengurusi SPNB memaklumkan 3,000 unit rumah disasar siap hingga hujung tahun ini. Pelaksanaan program RMR 2.0 jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan RMR 1.0 yang memerlukan pemohon menunggu giliran selama beberapa tahun. Sebanyak 40,845 pelbagai jenis kenderaan diperiksa menerusi UPS Hari Raya Aidilfitri HHRA 2024 Negeri Selangor setakat 1 hingga 11 April lepas. Daripada jumlah itu, 3,347 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 6,703 saman dikeluarkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan masih bergerak perlahan untuk perkembangan trafik dari utara menuju ke ibu negara. Kita bersama Nurul Asmawati Harun di Hentian Rehat dan Rawat RNR Sungai Buloh. Silakan. Baik, terima kasih Ifah. Berdasarkan pemerhatian kami yang tiba di sini sejak pukul 6 petang tadi, RNR Jejantah Sungai Buloh ini tidak putus-putus menerima pengunjung. Namun tahap kesesakannya masih terkawal. Kawasan parkir pula setakat pukul 7.15 malam tadi belum lagi sesak dengan kenderaan yang ingin berhenti rehat seketika sebelum menyambung perjalanan pulang ke destinasi masing-masing. Situasi ini berikutan masih berbaki sehari lagi untuk warga kota yang pulang ke kampung halaman di utara kembali ke ibu kota. Aliran trafik menuju ke ibu negara juga kelihatan mula mengalami peningkatan kenderaan dari semasa ke semasa. Pergerakan trafik sedikit perlahan namun masih lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Dan dapat kita saksikan ketika ini, kenderaan semakin bertali arus menuju ke ibu kota. Dijangkakan situasi ini mungkin berubah menjelang tengah malam ini bergantung kepada perancangan pengguna lebuh raya. Situasi ini dipengaruhi oleh tahap kesedaran pengguna merancang perjalanan semakin meningkat dan kita mengharapkan pertambahan kenderaan dari semasa ke semasa menjelang lewat malam nanti sehingga esok tidak menjejaskan aliran trafik di lebuh raya utama khususnya menuju ke ibu negara. Setakat ini dahulu perkembangan trafik di RNR Jejantah Sungai Buloh ini. Ifah, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul. Seterusnya, 11 alas kaki tertera imej Kaabah dirampas Jabatan Agama Islam Johor dan pihak polis menerusi serbuan di sebuah pasar raya di Batu Pahat Selasa lalu. Esko Johor berkata pengurusan pasar raya itu juga telah dipanggil untuk memberi keterangan. Amaran juga diberikan kepada pihak terlibat supaya tidak menjual sesuatu produk yang menyentuh sensitiviti masyarakat. Seorang ibu dan bayi perempuannya berusia 3 bulan maut dalam kemalangan di Kota Tinggi semalam. Kemalangan membabitkan kereta dinaiki mangsa dengan sebuah lori itu turut mengakibatkan 3 lagi cedera. 3 yang cedera adalah suaminya dan 2 anak mereka berusia 5 dan 8 tahun yang kini dirawat di Hospital Kota Tinggi. Pemandu lori berusia 34 tahun tidak mengalami kecederaan. Seorang pelajar perempuan sebuah universiti tempatan maut selepas kereta dinaikinya terbabas dan terbakar di Raub Pahang. Ketua Polis Daerah Raub berkata dalam kejadian pukul 12.45 tengah malam itu terdapat 4 orang menaiki kenderaan tersebut. Kereta dipandu bapa mangsa itu dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas, melanggar pokok dan terbakar. Mangsa Nurul Izzati Yunus 23 tahun meninggal dunia di tempat kejadian.
Dua rumah musnah terbakar dalam kejadian di Jerantut dan Temerloh pagi tadi. Kejadian pertama di Kampung Damak Jerantut pada pukul 6.26 pagi. Insiden kedua berlaku di Kampung Orang Asli Paya Sendayan, Kuala Krau, Temerloh pukul 10.47 pagi. Kedua-dua rumah musnah sepenuhnya namun tidak melibatkan mangsa. Mangsa yang hilang dalam kejadian kepala air di Kampung Sebat Sematan Lundu ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mayat Vincent Tiong Kin Cheng 20 tahun ditemui penduduk kampung pukul 7.16 pagi, kira-kira 100 meter dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Kejadian melibatkan 3 lagi rakan mangsa. Seorang daripada mereka iaitu Stephen Chai Pok Yi 20 tahun turut disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala 2 lagi berjaya diselamatkan. 24 individu ditahan APMM Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan bagi tempoh Januari 2024 sehingga kini. Ia termasuk pendatang asing tanpa izin parti, tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan melanggar syarat sah lesen. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 dan Seksyen 56-1A-A Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Penguatkuasaan akan mengaktifkan Ops Payung. Ini susulan pembuangan 200 kg sisa sampah secara tidak bertanggungjawab di Segama Waterfront dan Taman Awam Teluk Likas. Menerusi Ops Payung, Undang-Undang Kecil Anti Sampah Sarak 1984 Pindaan 2005 akan dikuatkuasakan. Ia membolehkan DBKK mengambil tindakan kompaun serta tindakan mahkamah ke atas kutu sampah. 90% lokasi di Johor mengalami masalah bekalan air sebelum ini telah berjaya dikawal. Exco Johor berkata hanya 10% daripada 147 lokasi sahaja yang masih mengalami masalah bekalan air. Ia melibatkan 300 buah rumah berbanding jangkaan awal iaitu 2,000 rumah. Beberapa kawasan yang kerap mengalami masalah air sebelum ini juga telah diselesaikan. Entiti tunggal yang akan mengendali dan mengurus bekalan air di seluruh Sarawak dijadual dapat dilaksanakan penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi mendedahkan perbincangan untuk mewujudkan entiti tersebut kini hampir selesai. Ia melibatkan penggabungan sumber manusia daripada 4 agensi air sedia ada. Gabungan tersebut akan memastikan urus tadbir air berjalan lancar dan sistematik. Operasi pembenihan awan di Sabah akan dilaksana sekiranya kemarau berlanjutan. Ketua Menteri berkata agensi dan jabatan berkaitan akan membuat penilaian mengikut keperluan semasa. Beliau memberi jaminan kerajaan akan berusaha menyelesaikan isu-isu rakyat khususnya berkaitan air. Sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan untuk melaksana beberapa projek bagi melancarkan pengagihan air di Sabah. Pelaksanaannya dijangka selesai tahun ini. Sebanyak 44 kes milioidiosis direkodkan di Sabah hingga Minggu Epidemiologi ME ke-14 tahun ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah berkata ia merupakan peningkatan sebanyak 12.8% berbanding 39 kes pada ME sama pada tahun lalu. 6 daerah tertinggi yang melaporkan kes milioidiosis ialah Sandakan, Kota Kinabalu, Papar, Pinampang, Sipitang dan Keningau. Kira-kira RM100,000 disalurkan kepada Villa Sentosa iaitu rumah tradisional tumpuan pelancong yang berusia 100 tahun. Ketua Menteri Melaka berkata peruntukan berkenaan bagi memelihara dan memulihara rumah yang terletak di Kampung Muatan itu. Rumah bersejarah berkenaan berjaya menarik lebih 200,000 pelancong luar negara sepanjang dibuka kepada umum. Kebersihan kawasan Kampung Muatan juga akan diberi perhatian bersesuaian statusnya sebagai pusat pelancongan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Waisaki dan Tahun Baru Tamil kepada masyarakat Sikh dan Tamil di negara ini. Seri Paduka Baginda bertitah toleransi dan sikap hormat menghormati antara satu sama lain menjadi tunjang perpaduan negara selama ini. Baginda bertitah keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Turut menzahirkan ucapan sama adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi laman Facebooknya, beliau mendoakan semoga tahun ini akan terus membawa sinar keceriaan dan kesejahteraan kepada mereka yang meraihkannya. Beliau berharap semangat perpaduan jua terus disemarakkan.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pula menyeru agar semangat perpaduan dan toleransi antara satu sama lain di Malaysia terus dipelihara. Menerusi hantaran di laman rasmi Instagramnya, beliau turut mengajak rakyat untuk mengucapkan Selamat Hari Waisaki dan Tahun Baharu Tamil kepada semua masyarakat Sikh dan Tamil yang menyambutnya. Industri semikonduktor Malaysia semakin rancak apabila muncul sebagai kuasa semikonduktor baharu dengan Pulau Pinang menjadi tumpuan global. Forum Ekonomi Dunia WEF memaklumkan Pulau Pinang memiliki pemain-pemain industri utama dari Eropah dan Amerika Syarikat yang menubuhkan anak syarikat atau mengembangkan operasi sedia ada. Pada 2023, Pulau Pinang berjaya merekodkan 12.8 bilion ringgit dalam pelaburan langsung asing. Projek pembangunan lembah teknologi tinggi otomotif AHTV di Tanjung Malim akan memberi impak positif pada harga dan pembangunan hartanah di Batang Padang dan Bidor. Menteri Besar Perak berkata ia dijangka menjana sebanyak 370,000 peluang pekerjaan sepanjang tempoh pembinaannya dan 160,000 lagi apabila beroperasi kelak. Kerajaan negeri menerusi Lembaga Perumahan Hartanah Perak akan menyediakan projek perumahan baharu bagi menampung permintaan tinggi di daerah itu. Angka kematian penduduk Gaza semakin meningkat susulan serangan rejim Zionis yang berterusan. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan setakat Jumaat seramai 33,634 penduduk terkorban dan 76,214 lagi cedera. Dalam tempoh 24 jam lalu, operasi ketenteraan Israel telah menyebabkan 89 kematian dan 120 kecederaan. Tentera Israel mendakwa serangan di sekitar kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza adalah menyasarkan pejuang Hamas. Rejim Zionis juga melaporkan menyerang lebih 60 sasaran di Gaza. 3 wartawan cedera dalam serangan udara mengejut yang dilancarkan tentera Zionis di kamp Nusairat di tengah Gaza. Wartawan Turki dari TRT Arabic Channel, Sami Sahada, cedera parah. Menurut laporan awal, keadaannya kritikal dan kehilangan sebelah kaki. Rakan wartawannya, Berhum, yang berada di lokasi serangan terselamat tanpa kecederaan. Serangan itu turut membunuh 6 orang dan mencederakan 70 yang lain. Sementara itu, di tebing barat, seorang penduduk Palestin terkorban dalam serangan yang dicetuskan kumpulan peneroka haram Israel di Kampung Al-Mughayir. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, insiden turut mencederakan 10 yang lain. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan mangsa terkorban akibat ditembak tentera Israel atau kumpulan peneroka haram. Banjir terburuk dalam beberapa dekad melanda Kazakhstan memaksa negara itu mengisytiharkan darurat di 10 daripada 14 negerinya. Presidennya berkata negara itu mengalami banjir terburuk dalam tempoh 80 tahun. Lebih 98,000 penduduk dipindahkan susulan bencana itu. Utara Kazakhstan mengalami banjir teruk akibat salji cair sejak akhir Mac lalu. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin, Pasti Merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.